Tengok semula muka surat 219, bab ke-13. Bab membasuh madhi dan berwudu kerananya. Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Ali radhiyallahu anhu, katanya, aku seorang yang sering keluar air mazi. Kerana itu aku menyuruh seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru kerana puteri beliau adalah isteriku, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berwuduklah dan basuhlah kemaluanmu. Bab ke-14. Orang yang memakai wangi-wangian kemudian mandi tetapi kesan wangian itu masih ada. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Al-Muntashir, katanya, saya bertanya Aisyah, saya sebutkan kepadanya kata-kata Ibnu Umar, iaitu aku tidak suka di waktu pagi aku berihram, aku berada dalam keadaan semerbak berbau wangi. Maka Aisyah berkata, aku sendiri memakaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pewangi. Kemudian beliau pergi kepada isteri-isterinya. Pada keesokan paginya beliau memakai ihram. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Al-Aswad daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya, aku semacam masih nampak lagi kilauan pewangi pada belahan rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang berihram. Bab ke-15. Bab menyelati rambut dan bulu-bulu, sehingga apabila seseorang itu telah yakin bahawa dia telah meratakan air pada kulitnya, dia pun melimpahkan air ke seluruh tubuhnya. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila hendak mandi junub, beliau yakni terlebih dahulu membasuh kedua tangannya dan berwudu seperti wudunya untuk sembahyang. Kemudian barulah beliau mandi dengan menyelati rambut dan bulu-bulu dengan tangannya, sehingga apabila beliau yakin telah meratakan air pada kulitnya, beliau melimpahkan air 3 kali ke seluruh tubuhnya. Aisyah menceritakan, aku dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mandi dengan menggunakan air daripada bekas yang sama. Kami sama-sama mencedok air daripadanya. Tengok sekali dulu. Bab membasuh madhi dan berwudu kerananya. Yang ni kerana keluar air madhi itu perlu berwudu. Kalau ada air sembahyang pun batal air sembahyang. Itu bab ni nak cerita tentang waktu lah. Kalau kita perhati tajuk Imam Bukhari ni, walaupun ringkas, boleh dibahagikan kepada 2 bahagian. Tajuk dia tu orang panggil Tarjamatul Bab. Tajuk Tarjamatul Bab, itu dalam istilahnya. Terjemah ni dia apa ni, bahasa Melayu pun gunakan terjemah tu Arab lah asalnya. Terjemahan tu sudah tambah dah lah. Asalnya terjemah kita kata. Dalam bahasa Arab sebenarnya dipakai dengan 3 makna. Bukan satu makna terjemahan itu saja, tak. Terjemah dengan makna terjemahan, itu satu. Yang kedua, terjemah dengan makna biografi, biografi pengarang, biografi siapa-siapa lah. Yang ni latar belakang kehidupan dia tu. Itu terjemah. Yang ketiga, terjemah dengan makna tajuk bab ni. Macam ni orang panggil terjemah. Terjemah di sini dengan makna tajuk bab.
Jamaknya tarajim, bukan tarajum. Setengah-setengah orang dia kata al-abwab wat tarajum. Tak kena. Bukan gitu. Al-abwab wat tarajim. Itu jamaknya, ya betul. Bukan tarajum. Imam Bukhari ni seperti kita maklum, terjemah dia tu, tajuk dia tu sangat penting. Sangat penting. Kerana kepentingan dia dan keistimewaan dia tu, keunikan dia tu lah, maka ulama-ulama buat suku. Dia ada buku suku pula, bincang tajuk saja. Bincang tajuk saja. Setengah-setengah kitab tu dia campur sekali. Setengah-setengah kitab tu dia buat suku. Sebab apa? Sebab dalam tu pun banyak dah ilmu. Nak bahas hak tu saja. Tajuk dia tu, apa maksudnya tajuk dia tu? Dan kenapa dia buat lagu tu, dia pilih lagu tu, dia dahulu kau ni, kemudian sampai bahas gitulah. Dan banyaklah kitab-kitab Al-Abwab Wat-Tarajim ini ditulis oleh ulama kita dari dahulu sampai sekarang. Antara yang terbesar dan terbaik setakat ini ialah karangan Syekh Zakaria, Syekh Muhammad Zakaria bin Yahya. Orang panggil Syekhul Hadis dia. Di India, di Pakistan, kalau sebut Syekhul Hadis saja gitu, maksudnya dia pasal apa, memang hebatlah dia dari segi hadis ni. Dan dia ada menulis tentang Al-Abwab Wat-Tarajim ini. Kalau cetakan Pakistan tu dia buat besar, panjang, besar lah. Apa ni, kita kata kalau kertas tu kertas A3 tu, bukan A4 dah, A3 tu, tu dia sejilid lah. Tapi kalau cetakan baru ni, dia buat sampai 5 jilid. Bahas tajuk dia saja, tak bahas hadis, bahas tajuk dia saja. Itulah. Dan dia kelebihan dia buat sampai habis. Dia dah buat sampai habis. Tuhan buya umur dia panjang, dah sampai habis. Ada pun orang lain macam Syekhul Hind ada tulis, Syah Waliullah ada tulis juga, tapi tak habis. Dan rekah sangat. Ibnul Munayyir itu pun rekah. Dan banyak lagi yang lain, tapi tidak boleh setara tu. Dia buat tu memang istimewa lah. Ibnu Khaldun pernah berkata, dia kata umat Islam ni terhutang budi kepada Imam Bukhari. Terhutang budi kepada Imam Bukhari, dan hutang Imam Bukhari itu tak bayar lagi, kata dia. Separuh baru bayar. Hak mana hak bayar tu? Syarah dia. Hadis-hadis dalam Bukhari ni banyak syarah dia, sampai 100 lebih. Hak tu kira-kiranya sudah terbayar. Tapi sampai ke zaman dia tu, tajuk Imam Bukhari ni tak terbayar lagi, kata dia. Setara tu, mana maklum, di kalangan alim ulama ni maklum, tajuk Imam Bukhari ni penting dan sangat istimewa. Sehingga Ibnu Khaldun zaman dia kata tak terbayar lagi hutan ini. Maklum benda tu. Sebab itu penting kita bahas tentang tajuk Imam Bukhari itu. Bab ghusli, bukan ghusli. Kadang-kadang kita jumpa sebelum ni kan, ghusli tu makna mandi, ghusli maknanya basuh. Kalau rain terbaring di atas, basuh maksudnya. Misalnya kita kata basuh tangan, ghuslul yadain, basuh tangan. Orang tak kata ghuslul yadain. Kalau kata lagu tu tahu lalu, tak pandai mana. Gitu je lah, tahu apa? Tahu tu je, tahu tak pandai mana. Kalau ghuslu betul, ghuslu makna mandi. Dia bahasa Arab ni sikit je. Tukar balik jadi lagu lain selalu. Jadi lagu lain selalu. Seperti akan datang, thumma asbaha muhriman. Asbaha muhriman, muhrim. Mahram lain, muharram lain. Itu nanti kita bincang akan datang. Sekarang ni nak bincang hak ni dulu. Ghasli al-madhi. Al-madhi tu al-madhi mati zal boleh juga, al-madhi boleh juga. Al-madhi zal tu baris bawah boleh juga. Tak salah, hak tu tak apa. Itu satu bahagian. Tajuk tu
ada dua bahagian. Boleh kita bahagikan kepada dua. Yang pertama, basuh air madhi, basuh madhi. Ni baru dah kan? Basuh madhi. Itu yang pertama. Yang kedua, wal wudu minhu, ambil air sembahyang kerananya. Itu dua bahagian. Boleh kita bagi dua. Kadang-kadang tajuk tu boleh bagi pada berapa? 10 boleh bagi. Yang ni ada 10 juzuknya orang panggil. Gitulah. Kalau kita baca kitab tu, dia kata terbagi kepada beberapa bahagian. Wal wudu minhu, dan mengambil air sembahyang kerananya. Ada dua perkara. Gapo dia Imam Bukhari nak sebut? Tu nota, kita tengok dulu nota 192 bawah tu. Dengan mengadakan bab ini, Imam Bukhari mahu mengisyaratkan kepada beberapa perkara. Pertama, air madhi adalah najis. Sebab tu dia sebut ghaslil madhi, basuh air madhi. Kalau Imam Bukhari guna dalam kitab dia ni perkataan ghasl, dia mengisyaratkan kepada najisnya sesuatu itu. Kalau dia tak guna hak ni, tak. Itu cara dia. Orang yang biasa dengan kitab Bukhari, dia tahu memang lagu tu. Dulu bab basuh air mani, dia guna lagu ni juga, menunjukkan bagi dia air mani itu najis. Ulama faham gitu. Supaya juga di sini dia sebut basuh air madhi, menunjukkan madhi itu adalah najis. Lepas tu kita kata air mani najis pula kah? Mengikut dia. Baru ni kita sudah bicara dah banyak lagi, akan datang kita akan jumpa. Ini masalah khilaf, masalah khilaf tentang air mani itu. Imam Bukhari, Imam Abu Hanifah mengatakan najis, dan ramai lagi yang lain mengatakan najis. Tapi Imam Syafi'i dan ramai juga sependapat dengan dia mengatakan tidak najis berhubung dengan air mani itu. Tapi air madhi ni najis. Semua kata najis, kecuali ada sedikitlah perbezaan pendapat. Tak apa, nanti kita akan jumpa. Pertama, air madhi adalah najis. Tu butir dianya. Yang kedua, najis ini dapat dihilangkan hanya dengan dibasuh. Sebab itu Imam Bukhari guna ghasli, basuh. Dia tak guna kod lain kalau menghilangkan najis. Apa namanya najis, tahik ke air kencing ke, kita kata dia ada, boleh dihilangkan dengan cara yang lain, dengan menggunakan batu ke dan sebagainya, tisu ke, kita kata itu boleh. Tapi hak ni basuh, bagi dia hanya dapat dihilangkan dengan dibasuh. Basuh itu dengan air, bukan dengan muka lain, dengan air. Ketiga, keluar air madhi hanya membatalkan wudu. Sebab tu dia sebut wal wudu minhu, dan kena berwudu kerananya. Kerana keluar air madhi tu hukumnya apa dia dari segi agama? Kalau ada air sembahyang, batal air sembahyang. Kalau nak sembahyang, kena berwudu lah. Gitu. Tak boleh kita kata mandi saja. Mandi tidak perlu. Kalau mandi pun tak jadi. Kalau mandi pun tidak niat ada wuduk lah dalam tu belah-belah. Misalnya kita kata kita nyelam dalam sungai, kalau kita kata ataupun dalam kolam, kita tidak niat, kita niat mandi saja, tak jadi. Dia kena basuh. Bukan mandi. Mandi tu kalau keluar air mani. Ia tidak mewajibkan mandi janabah atau mengangkat hadas besar. Tak, dia keluar air madhi tidak menjadikan seseorang itu berhadas besar. Dah. Kena mandi junub ke apa? Dah. Hanya kena basuh. Yang keempat, yang perlu dibasuh menurut beliau dan jumhur ulama hanyalah bahagian yang terkena air madhi sahaja. Bahagian yang terkena air madhi itu sahaja. Kalau tak kena basuh. Pendapat beliau ini berbeza daripada pendapat Hanabilah. Hanabilah tu ulama-ulama dalam mazhab Hambali ataupun dalam mazhab Ahmad, yang mengatakan seseorang yang terkeluar air madhi perlu membasuh zakarnya, yakni kepada lelaki,
kepada lelaki kena basuh kemaluannya, zakarnya. Ia juga berbeza daripada pendapat golongan Zahiriyah. Golongan Zahiriyah iaitu Daud Zahiri dan pengikut-pengikutnya, golongan Zahiriyah. Tapi ini berbeza dengan pendapat golongan Zahiri juga, Ibnu Hazm. Ibnu Hazm tu Zahiri juga. Tidak semesti sama-sama Zahiriyah dia serupa belaka. Tak serupa. Serupa dengan dalam mazhab Syafi'i, tak serupa pendapat orang ni gini, orang ni ada tempat-tempat tu. Macam di sini Zahiriyah, Daud Zahiri betul Al-Ghani, iaitu yang mengatakan seseorang yang terkeluar air mazi perlu membasuh zakarnya di samping kedua buah zakarnya, yakni kepada lelaki ni. Bukan setakat zakar saja, tetapi buah zakar. Telur tu, orang panggil telur tu, tu kena basuh semua. Walaupun yang keluar air mazi itu kita kata di hujungnya, dia tak kena lain, tapi keluar air mazi saja kena basuh semua mengikut Zahiriyah. Tetapi Ibnu Hazm juga Zahiri. Zahiri ni, Zahiriyah ni lagu mana? Dia lebih banyak mengikut zahir hadis, zahir ayat Quran. Dia tak guna kias, tak sih kias. Kalau selagi ada hadis yang terang, pakai hak tu. Ayat Quran yang terang, pakai hak tu. Hak tu lebih utama lagi. Tak usah guna fikiran kita. Kalau tak ada Allah benar, tak ada dalil, abang guna fikiran. Kalau ada dalil, tak boleh pakai hak tu. Masalahnya dalil tu kadang-kadang bertentangan kan. Hak ni gini, hak ni gini. Itu masalah. Dia pun ada juga kaedah dia. Kaedah tarjih, utamakan hak ni, lebihkan hak ni daripada hak ni, dia pun ada juga. Mengikut Ibnu Hazm, dia kata serupa dengan jumhur ulama, kena basuh tempat yang kena lah. Tempat yang kena tu sama ada mana-mana bahagian kemaluan itu, ataupun kain ke, apa-apa tempat lah yang kena tu kena basuh. Kena kain, kain tu kena basuh. Begitu. Yang kelima, menyangkal pendapat sesetengah kalangan yang mengatakan seseorang yang terkeluar air mazi perlu segera berwudu. Ada juga yang mengatakan seseorang itu kalau dia keluar air mazi kena cepat ambil air semaya, basuh-basuh, ambil air semaya selalu. Walaupun tidak nak semaya, tidak perlu kepada air semaya pun, tidak nak buat gapa-gapa, perlu ada air semaya lah, kena ambil air semaya selalu. Imam Bukhari nak tolak pendapat itu. Ini dia buat tajuk dia. Itu maksud dia. Bagi Bukhari tidak ada bukti kukuh daripada hadis-hadis menunjukkan perlu segera berwuduk. Itu tak ada hadis. Tak ada hadis. Apabila sampai masa diperlukan lah. Apabila sampai masa diperlukan, sebab kita kata perintah semaya, perintah semaya, kena semaya lalu kan? Bila perintah ni Nabi suruh basuh, keluar air mazi, basuh. Basuh tu basuh selalu kah? Dan ambil air semaya tu ambil air semaya selalu kah? Tidak. Kalau kita pakai hak kena selalu tu susahlah sikit kan. Imam Bukhari nak tolak juga pendapat itu. Tak mesti. Itu beberapa perkara hasil intisari daripada tajuk yang Imam Bukhari buat. Itu maksud dia. Dan maksud ini ada berselera dalam kitab-kitab. Setengah dia begini, kita cuba kumpulkan setakat mana hak boleh, setakat mana yang nampak sesuai. Bukan semua juga ambil, setakat mana hak munasabah. Basuh air madhi dan berwuduk kerananya. Kena ambil air semaya bila keluar air madhi. Air madhi ni nampaknya di sini disebut untuk lelaki saja. Disebut cerita lelaki saja. Adakah perempuan? Tidak. Serupa tula je. Hukum agama ni kalau dia sebut dengan lafaz lelaki, dia termasuk juga perempuan. Tidak kata lelaki saja. Tidak kata innal ladzina amanu wa amilus solihat, itu lafaz tu lafaz lelaki. Jadi untuk lelaki saja. Tak pernah sebut untuk perempuan dengan lafaz perempuan. Orang yang beriman dan beramal soleh lagu tu dalam Quran. Tapi apakah maksud dianya lelaki saja? Tak. Lelaki dan perempuan. Serupa juga hak ni. Kecuali kalau ada dalil lain
yang mengkhususkan dengan perempuan ke atau lelaki ke, baru kita pakai khusus. Itu kaedahnya. Kalau tidak, dipakai umum. Dipakai umum. Sama juga di sini, pakai umum. Sebab itulah ulama-ulama ada kata kullu dzakarin yumdhi wa kullu untha tuqdhi. Isyarat kepada ada berlaku lah. Lelaki keluar air mazi, perempuan pun dia panggil tuqdhi, iaitu daripada qadha. Sama lah air mazi, iaitu sesuatu yang menyebabkan jadi cemar ataupun kotor, sesuatu yang terkena dia tu, air mazi lah. Baik, air mazi ni ialah kepada hak sudah tua tu, dia faham lah. Air mazi dia hak keluar daripada kemaluan ini ada 3 macam cecair. Hak biasa lah. Ada lagi cecair hak lain pun hak keluar. Hak sakit tu tak kira. Hak sakit tu cecair kerana sakit, tu lain lah. Kalau hak biasa 3, tak kira dah apa ni, air kencing ke apa tu, tak kira. Hak tu pun keluar juga. Ini hak keluar melalui qubul, orang panggil qubul. Dia ada 3. Satu madhi, hak ni najis. Yang kedua wadi, al-wadi, wadi orang panggil, air wadi. Hak ni tidak najis, tak batal air sembahyang. Tak batal air sembahyang. Yang ketiga ialah air mani. Hak ni kalau ada air sembahyang tak batal, kena mandi. Kalau tak ambil air sembahyang pun boleh sembahyang. Air mani tu kalau keluar, air mani bila keluar, katakanlah sebelum tu seseorang tu ada air sembahyang, lepas tu dah sentuh tu, ialah mengikut mazhab. Kita sudah bincang dah banyak dah. Harap-harapnya hak tak ada ikut tu, kena tengok itu semula lah. CD ada, boleh tengok pula. Jadi kalau nak ulai belakang tu, banyak pula lah. Hak kata sentuh tu batal air sembahyang, itu bab lain lah. Hak kata tidak batal, maka air sembahyang tu berterusan tidak batal, tak batal. Dan dia mandi pun, kalau dia tak ambil air sembahyang pun tak apa. Jadi dah sah dah. Kecuali hak kata najis, supaya Imam Bukhari, air mani tu pun najis, batal. Supaya dengan mazi, dia banyak khilaf di situ. Apabila mengaji hadis ni, kita akan jumpa banyak, akan diceritakan, didedahkan kepada kita tentang khilaf, perbezaan pendapat ulama tu. Hak ni gini, lepas tu nak pakai hak mana? Ikutlah pakai hak mana, tak apa belakang. Hak mana-mana. Hak tu setengah-setengah orang yang tak say tu. Jadi boleh berlaku mana-mana. Boleh berlaku mana-mana. Memang boleh. Sebab kita mari Kota Baru, dia nak pergi mana-mana, nak pergi Macai, kita kata dah, naik kereta mana-mana boleh, asal nak pergi Macai. Tidak nanti kereta tuan ni, nama sikit-sikit ni baru boleh naik, baru siapa ada. Asal nak pergi Macai, stesen dia tu naik boleh. Ada kalanya kalau kita tunggu tuan dia, hak ni sekian-sekian nama sekian, gak dia tak sapa lagi sini, lama benar kena tunggu. Kena giliran dia pula, hak lain nak berjujuk kena, hak lain pun nak pergi situ juga, apa-apanya. Ambil tiket tu tak boleh pergi selalu, apa nak tunggu hak khusus ni, tak ada pasal tu, menyusah saja. Jadi kita kena tengok hak mana perlu, sebab kalau nak kira kuat, lebih kurang. Terutama kepada orang yang tidak mengaji, dia nak tahu mana hak ni lebih kuat ke tidak kuat. Kalau hak mengaji tu dia boleh tahu juga, hak ni lebih kemah lagi dari segi dalil dia, lebih sesuai dengan keadaan, mungkin lah. Tapi kepada orang biasa lebih kurang. Ini mazi itu keluar apabila seseorang itu dia berasa syok lah, orang kata. Ketika itu keluar. Tidak semesti bersentuhan di antara lelaki dan perempuan, tak mesti. Ketika itu dia keluar.
Tetapi keluarnya itu tidak ada rasa sedap lah, lazat ke apa tak ada, biasa. Dan apa hikmatnya kena basuh air mazi? Najis, apa ni, dan kena ambil air semaya, banyaklah hikmatnya. Antaranya ulama sebutlah, iaitu air mazi ni buat apa dia keluar dulu kalau nak bersetubuh, nak gapo. Ni besar makna dia tu. Dia keluar dulu, lepas tu baru air mani apabila bersetubuh. Sebab katanya saluran yang sama tu keluar juga air kencing. Air kencing keluar juga situ. Air kencing tu dia asid, tajam sangat, kuat sangat. Kalau keluar selalu air mani, boleh mati. Boleh mati sperma yang ada dalam air mani itu. Sebab apa? Dia tajam, kerah. Untuk melicinkan hak tu, menghilangkan kesan air kencing itu, air mazi keluar. Gitu kaedahnya. Air mazi keluar, air mazi membersihkan, jadi licin. Jadi tak ada dah hak bahaya. Hak bahaya yang boleh mati, tak ada sampai ke dalam rahim, mati dulu lagi. Itu hikmat tu, besar nikmatnya kepada manusia tu, untuk membersihkan jalan, melicinkan jalan dan menyelamatkan benih itu. Itu faedah. Dan bila dia bersih, maknanya air kecing hak sakit-bakir ada tu keluar sekali dengan dia. Itulah hikmatnya apa yang jadi najis tu. Yang air mani tu tidak tu, mengikut setengah ulama yang kata tidak tu, sebab apa? Sebab dia keluar tu sudah bersih dah, jalan dia tu. Caki-baki air kencing tu tak ada. Sebab apa? Dibersihkan oleh air mazi. Itu hikmatnya. Antara hikmat hak besar lah. Lepas tu selain itu banyak lagi lah hikmatnya. Allah SWT buat tu molek, molek belaka. Tak boleh kita mandang-mandang lah. Sebab itulah tak boleh mandang-mandang ni, kecuali syariat royak, Nabi royak, misalnya bersunat, molek. Sunat tu memang molek. Tak bersunat tu tidak molek. Walaupun dari satu segi nampak menyakitkan sikit, mengganggulah sikit, tapi itu molek. Kerak kuku, molek. Kalau nak kira tu baik daripada kita juga, ada di tubuh kita juga, molek kerak kuku. Kalau tak kerak tu tak moleknya. Tetapi ada juga orang zaman sekarang ni, tapi mungkin sekarang ni kurang. Suatu ketika dulu banyak kita dengar, belah perut saja nak buat appendix tu, perut lebih, dia kata, perut lebih, sebab tak ada guna hak tu. Mana-mana perut lebih, tak ada guna hak tu. Sebab apa hak jadi penyakit ni? Sebab ada hak tu lah masuk dalam tu. Benda-benda makanan yang tertentu tu yang membahayakan masuk dalam tu, senang kita buat. Bila buat tu kat jadi kesak sama berok. Itulah kesal dia ni. Hak tu hak buat ni ada benda. Hak tu hak buat ni. Jangan mana-mana, terutama hak dalam-dalam tu. Akibatnya bahaya, menyusahkan kita sendiri. Lepas tu tak ada lah lagu-lagu tu, tak ada lama. Sebab apa? Orang boleh tengok sendiri kesal dia tu. Air wadi ni, ini pun sama, lelaki perempuan keluar apabila letih sangat. Seseorang tu dalam keadaan letih sangat, dan warnanya tidak seperti air wazi yang jernih. Air wadi ni dia pekat, apa ni, orang kata keruh sikit, keruh sikit warna dia tu ketika letih, ataupun seseorang tu bekerja keras, buat kerja kuat, dia keluar. Ini tidak ada apa-apa rasa ke apa, tak ada. Dan air mani, air mani yang keluar tu memang dengan kelazatan, dan apabila keluar dia jadi lesu, letih, puas, semacam kepuasan didapati oleh seseorang itu. Berbeza dengan air mazi, tidak ada kepuasan itu dan tidak ada kelazatan, tak ada. Adapun air mani ada hal tu. Dan oleh kerana kelazatan itu, kenikmatan itu, seluruh tubuh yang merasakan. Itulah hikmatnya kenapa mandi itu kena rata air seluruh tubuh. Itulah hikmatnya. Seseolahnya kita beri rata belaka, kita menyatakan kesyukuran kita kepada Allah pada setiap bahagian anggota kita. Itu maksudnya. Itu dari segi hikmatnya.
Baiklah. Ini basuh madhi. Basuh madhi. Basuh tu Imam Bukhari kata lagu tu lah. Lepas tu kalau tak ada kau jalan lain, tak ada kau jalan lain dalam tak ada air kau payah air kau, nak pilih hak lain tu lagu mana? Boleh kau seperti kalau nak menghilangkan najis air kencing, kita guna batu kau, boleh ke tidak? Situ ada khilaf. Kebanyakan ulama mengatakan tak boleh. Untuk menghilangkannya air saja. Sebab apa? Hikmatnya air ni apabila kena tu dia jadi dia jadi tak ada lah ketegangan dia tu. Dia jadi kendur, dan dia jadi terhenti. Air mazi itu keluar terus. Itu faedah dia. Dengan kita menggunakan bahan-bahan lain tak dapat maksud itu. Berbeza dengan air kencing, dia sekadar nak cuci gitu je. Dengan sebab itu tak boleh. Tetapi setengah ulama mengatakan boleh juga jika perlu, iaitu guna bahan lain lah, tisu ke gapo ke, boleh juga. Tapi itu seseolahnya dalam keadaan perlu lah. Dalam keadaan saja-saja tidak. Hak asalnya tidak gitu. Hak asalnya tidak gitu. Hak asalnya ialah kena basuh. Dan basuh bahagian yang kena sahaja, itu mengikut jumhur ulama dan termasuk Imam Bukhari. Tidak, hak tak kena tu tidak. Kalau nak basuh tak apa. Imam Tahawi kata kalau nak basuh rumah pun tak apa. Hak suruh ada dalam hadis, misalnya dalam Abu Daud suruh basuh sampai ke batu tu, kalau bahagian lelaki ni dia kata itu ala sabilil ilaj. Perintah itu dengan maksud untuk zahir lah, untuk faedah zahir, iaitu untuk berhenti keluar air mazi itu, dan supaya tenang, reda perasaan ketegangan itu, reda. Untuk maksud tu kata dia, bukan ada kaitan dengan hukum agama sebenarnya. Hak agamanya iaitu kena cuci bahagian tu saja, mengikut pendapat dia lah. Tapi golongan Zahiriyah tidak kata gitu. Tak apalah, masing-masing lah. Basuh madhi dan berwuduk kerananya. Berwuduk ni, wuduk lagu mana? Wuduk lagu mana? Ada dua. Berwuduk kerananya ni ada dua. Satu, dari segi batal air semaya tu memanglah batal air semaya. Kalau kita nak buat sesuatu yang kena ada air semaya, misalnya nak semaya, kena ada air semaya lah, ataupun lain-lain lah, nak tawaf dan sebagainya, kena ada air semaya, maka kena ambil air semaya lah. Tapi kalau tidak maksud tu, ada satu lagi makna wudu dalam bahasa Arab ni, iaitu dengan makna membersihkan. Membersihkan bahagian tu dengan guna air, itu orang panggil wuduk juga. Itu orang panggil wuduk juga. Iaitu basuh saja. Misalnya kita keluar air mazi, kita tak usah ambil air semaya, basuh saja, lepas tu tidur, nak tidur, tak apa dah. Sebab apa? Kita nak tidur tu bukan sesuatu yang mesti kena ada air semaya. Tak ada air semaya tak apa. Cuma kalau ada air semaya lebih molek kan. Nak tidur tu memanglah waktu tu. Tapi bukan wajib. Bukan wajib. Makna wuduk yang kedua ialah membersihkan. Membersihkan mana bahagian tu? Sama juga perempuan, sama juga. Tak apalah, kita tengok hadisnya. Kita tengok hadisnya. Ini riwayat daripada Ali. Katanya, kuntu rajulan madza'an. Aku adalah seorang yang sering keluar air madhi. Saya pun suruh, kata dia, seseorang sini dia sebut seseorang, pergi tanya Nabi SAW. Apa sebab? Pasal kedudukan anak dia tu. Anak dia tu isteri saya. Berasa malu lah nak tanya, ataupun berasa tak ada adab, kurang adab kalau tanya, tidak malu pun. Itu maksud kerana kedudukan anaknya, yang ni sebagai isteri saya itu. Fasa'ala, orang itu pun, orang hak saya suruh tu, tanya.
Nabi SAW bersabda, tawadda', ambil air semaya. Nabi kata, waghsil zakarak, dan basuhlah zakarmu. Orang tu tanya tu, kira-kira tanya untuk dia lah, ataupun dah dia tanya, Nabi kata ke dia lah, kalau berlaku kepadamu, ginilah buatnya, ambil air semaya dan basuhlah zakarmu. Tak apalah. Hadis ini adalah salah satu hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kita kata radhiyallahu anhu, kena beringat yang jadi sebut ni atau karramallahu wajhah. Itu yang dipakai di kalangan kita ahli sunnah wal jamaah. Dan hak ni sebelum ni pun ada sebut dah, tapi nak sebut sekali lagi, iaitu kerana ada fitnah sekarang ni bila sebut Ali alaihi salam. Dan fitnah di sini bukan sekadar dalam masyarakat ni sahaja, tersebarnya tulisan-tulisan yang lagu tu ataupun ucapan lagu tu, bahkan dalam kitab-kitab pun. Dalam Bukhari ni setengah-setengah cetakan sekarang ni banyak benar kalau Ali alaihi salam. Hak tu kena beringat. Orang hak tak biasa baca Bukhari dia tak tahu. Tapi orang hak biasa dengan Bukhari ni memang lagu tu. Bukan Bukhari saja, Abu Daud, kitab tu, kitab ni memang kalau Ali alaihi salam, Hasan alaihi salam, Husain alaihi salam, Fatimah alaihi salam, lagu tu lah ditulis banyak. Ini adalah satu pakatan jahat sebenarnya, musuh Islam, terutamanya Syiah lah sini. Tu kerja dia. Demo ni dia buat kerja, dia main-main. Dia senyap-senyap, dia buat kerja dalam senyap. Orang yang tak tahu, nampak murah, nampak comel kitab tu, beli beli tu dia bukan baca sama, dia bukan ngaji pun, jarak sekali buka tengok ada lagu tu. Apa ada lagu tu, itu dia nak perata jalan, dia nak pelicin jalan supaya mudah akan datang dia nak buat, nak masuk doktrin dia tu. Dia buat lagu tu dulu. Ni dalam Bukhari sendiri ada ni, Bukhari terima, menunjukkan Bukhari ni anggap demo ni lebih daripada yang lain-lain. Agak-agak serupa dengan Nabi, serupa dengan malaikat lah, baru sebut alaihi salam. Lepas sebut nama dia tu, mana ada orang lain? Orang lain kan tak ada. Sahabat-sahabat lain radhiyallahu anhu. Ni Ali ni alaihi salam. Bayangkan. Ini menunjukkan mengikut Bukhari ni lebih kurang, kalau tidak setara Syiah pun dia setuju juga dengan Syiah. Ataupun Abu Daud dan Tirmizi dan lain-lain serupa, menunjukkan mereka ni menganggap orang-orang ni lebih daripada yang lain. Situ dulu, setapak dulu dia pergi. Sebab tu kena beringat. Sedangkan dalam hak kita mengaji, hak dicetak di Pakistan ke apa tu, tak ada lagu tu. Duk mengaji, nak tahu habis Bukhari ni, tak ada. Menunjukkan benda tu, kalau ada semua. Ni tak, saya takkan dulu tak ada, saya takkan kemudian ada. Apa lagu ni? Ni permainan dia ni. Permainan dia ni halus, sangat jahat. Dan kita orang ahli sunnah tak buat kerja lagu tu. Sebab kita tak ada nak curi, tak ada nak buat benda tak molek. Sebab tu kita tak ada terfikir nak masuk dalam kitab dia, kau nak buat benda lagu ni. Tak ada kerja. Banyak lagi kerja lain. Tapi dia tidak, tak ubah seperti orang yang nak curi lah. Orang nak curi kalau rumah kita kan, dia perhati belakang, masa mana ada, masa mana tu beg, masa mana masuk, dia perhati belakang. Dia perhati semua perhati. Sehingga dia tahu mana ruang. Sebab itulah apabila kita mengaji, penting cerita benda-benda lagu ni sebab berlaku. Kalau tak berlaku tak perlu. Sedangkan mengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang biasa ni sahabat pun tak ada alaihi salam. Alaihi salam ni khusus untuk Nabi. Walaupun patut alih ke salah ke dia, kita beri salam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ayah saya kira salam lah ke pak cik ni, alaika wa alaihi salam. Alaihi salam juga. Apa banyak tu? Hak tu jawab salam. Jawab salam tu Nabi ajar dah lagu tu. Bila sebut nama orang, sebut lagu ni, tak ada. Walaupun makna dia tidak salah, tapi sudah jadi istilah khusus, menjadi lambang, menjadi syiar kepada golongan ahli bid'ah, tak boleh kita pakai. Itu kaedahnya.
Tidak semestinya nanti benda salah baru tak boleh pakai. Berapa tak kata Nabi Azza wa Jalla? Dia kata Nabi SAW tu buat apa? Sedangkan Azza wa Jalla pun tidak salah dari segi makna, dari segi bahasa. Azza tu mana aziz, mulia. Jalla mana agung. Memang Nabi itu tidak begitu kali. Kalau orang lain kita boleh kata agung, Nabi lebih lagi lah. Tapi apa orang tak kata? Sebab tak boleh. Sebab itu khusus untuk Allah. Bila khusus untuk Allah, tak boleh diguna untuk orang lain. Walaupun dari segi bahasa asalnya tidak salah. Dan tidak ada larangan pun. Ya tak boleh guna hak ni kecuali untuk Allah, tak ada. Tetapi ulama ada contoh. Seperti sekarang ni lah duk sibuk cara ke nama Allah tu boleh pakai ke tidak orang kafir. Tak ada dalil pun. Tengok masalah tadi. Apa yang ulama kata tak boleh? Ada dalil? Tak ada. Tapi bahaya. Dia mengelirukan orang. Nanti orang anggap Muhammad ni sepuluh Tuhan pula dah. Dan Azza wa Jalla boleh untuk Allah, untuk dia saja boleh Azza wa Jalla. Orang kata gitu. Serupa juga untuk orang lain kalau boleh alaihi salam. Nanti orang kata serupa dengan Nabi. Memang pun dia mahu percaya iman-iman ni serupa dengan Nabi, bahkan lebih lagi daripada Nabi. Kalau sudah ada kaitan dengan akidah tu, bahayalah, mengelirukan orang. Dengan sebab itu, dalam keadaan ni sama sekali kita tak boleh guna, walaupun tak ada dalil yang terang. Tetapi contoh yang seumpama ini sudah ada dulu. Banyak dalam agama ni hak tak ada, dibuat dulu, tapi dibuat dan diterima. Sebab nak nikah tu lah yang sibuk dengan boran lah, sebelum pada tu kena kerusuh lagi tu gini. Ada ke zaman Nabi lagu tu? Tak ada. Tapi sudah jadi keperluan sekarang ni. Sebab apa orang jahil sangat, sampai mengucap pun tak boleh. Ni lagu mana? Baca Fatihah pun tak boleh. Dengan sebab tu banyak perkahwinan itu tanggungjawab. Perkahwinan itu besar artinya. Nanti kalau tak erti ke satu lagu mana hasilnya, akibatnya, sekurang-kurangnya kita tetapkan lagi ada alasan dia. Sebab tu agama ini dalam satu lingkungan yang besar. Tidak semesti ada di zaman Nabi SAW saja. Tak mesti gitu. Dia boleh berubah mengikut keadaan. Itulah cara Islam ni berkembang. Tak apalah. Itu hak berkait dengan Sayyidina Ali. Dia kata saya seorang lelaki yang kuat, banyak selalu keluar air mazi. Timbullah cerita di kalangan kita ni, hak keluar air mazi sokmo ni lagu mana? Kuat nafsu lah. Dalam air mazi dia kuat nafsu pun dia kena ada juga bayangan ke khayalan ke ataupun keadaan suasana tu, dia kena ada juga. Apa ya Sayyidina Ali ni kalau iyalah kita kata lagu tu dia duk khayal sokmo ke? Tak pernah sabar tu. Ataupun dia dengan isteri dia sama ke? Dah, semua orang lain-lain juga. Dengan sebab itu kita tak boleh kata ini keluar air mazi, selalu keluar air mazi sebab dia kuat nafsu. Tidak lagu tu, silap. Punca daripada pahaman lagu tu lah, marilah timbullah tungkak Ali ke apa tu. Apa yang dia kuat nafsu? Sebab dia ada tungkak Ali tu. Tungkak Ali. Jadi tongkat dia tu macam mana jadi pokok pula sini tak? Dia pelik kan mukjizat. Sayyidina Ali ni mengikut Syiah, dia ada mukjizat dia. Pahaman tu tongkat Ali tu pun unsur Syiah tu, pengaruh Syiah tu ada. Tapi kita tak khabar-khabar. Kacik Fatimah ke apa tu. Dia tak menikah Sayyidina Ali tu apa? Pasal ada kacik Fatimah, boleh lawan. Tengok. Karut semua ni. Karut. Sepatutnya hak semua yang kita tukar nama tu. Tukar nama. Seperti mana Nabi SAW kalau hak tak molek dia tukar nama. Hak ni pun tak molek juga. Nama tumbuh-tumbuhan, nama pokok pun tak boleh. Benda khurafat tu tak ada kena-mengena tu. Dengan Sayyidina Ali, dengan Fatimah pun tak ada kena-mengena. Apa kita memburukkan nama dia pula dengan cara lagu tu. Itu satu bentuk penghinaan terhadap dia, memalukan dia. Hakikatnya apa? Kalau lah betul dia kuat nafsu, apa yang tak menikah? Tak menikah, dia semasa dengan Fatimah tu seorang tu ya. Nyaya lah. Bila nak menikah Nabi marah pula. Orang lain tak apa. Bapa lagu tu. Tak pernah sabar tu. Dia pun ni jawab mudah sebab ada kacik Fatimah. Tu karut lah.
Benda khurafat dalam masyarakat ni banyak benar dah. Sebenarnya tak ada. Ni sejenis penyakit, boleh berlaku. Ada orang panggil besar air mazi, besar air mani pun ada juga. Selalu keluar jadi letih. Nak lagu mana? Dan air mani yang keluar tu pun tak ada sedap, tak ada duk lazat ke apa. Dah main keluar semua. Jadi kau sakit pula dah. Uzur pula. Ni bukan air mani, air mazi. Sebab tu mengikut agama Syiah, kita kata agama Syiah, dia bukan mazhab, tak betul. Orang kata mazhab. Dia kata kalau semaya ni bagi dia air mazi ni tidak najis. Tu dah sebut air mazi. Royak kata cara dia tu sebab dia dakwa Islam. Dia kata kalau semaya air mazi ni meleleh sampai ke tumit, kata tak batal lagi air semaya. Air semaya pun tak batal. Buat kau dia nak lawan kita tu. Dan muka kita kata najis kan? Mana semaya lagu mana? Dia pergi pakai dalam semaya. Cuba fikir, pas lagu mana seseorang tu air mazi dia dalam semaya sampai ke tumit ni, dia dua kali dalam semaya. Cuba fikir, ada ke logik agama apa lagu tu? Apa yang keluar air mazi? Air mazi itu keluar saja-saja, kecuali orang sakit. Yang dalam pekoh dia tu kata tak batal semaya, tak batal semaya, sah semaya. Apa yang gitu semua? Nak minta serupa dengan kita. Kita kata najis, dia kata tak najis. Mesti tak serupa. Bahkan agama dia tu, dia ajar ada. Kalau pergi satu tempat tak tahu, tak ada orang alim dia, nak lagu mana? Nak tahu sesuatu hukum tu, lagu mana? Tak payah tanya orang ramai ni, dia mau pakai lagu mana? Akan dia kata lagu tu, kita sebaliknya, kata dia. Tu pekoh dia. Kita sebalik. Misalnya Sadi, air mazi tu kita kata najis, dia tak tahu najis. Dah kita kata najis, dia tidak najis lah. Lagu tu terbalik semua. Tak boleh tu, tak boleh. Kalau siapa lagu tu dalam kitab pekoh dia, dalam kitab hadis dia sebut, kalau air mazi tu meleleh sampai ke tumit, kata dia tak batal semaya tu. Semaya lagu mana? Lagu tu. Hak Sayyidina Ali ni, dia uzur. Lepas tu seorang pahlawan ada ke uzur lagu ni. Pahlawan pun nak tak kau pahlawan tak ada sakit. Nyada ketika sakit tu. Bukan dia royak ni sepanjang hayat dia tu lagu ni. Tak. Adalah ketikanya. Tidak semesti kalau kita kata pahlawan ni dia tidak berlaku benda lagu. Boleh berlaku siapa-siapa pun. Ni tak pelik. Boleh berlaku keluar air mazi, sakit gigi. Jadi kalau pahlawan tak boleh sakit gigi. Lagu tu sakit gigi siapa-siapa pun boleh. Ni pun lagu tu. Saya pun suruh seseorang, dalam riwayat yang lain disebut Ammar, dalam riwayat yang lain disebut Miqdad. Disuruh pergi tanya Nabi SAW. Apa dia tak pergi tanya sendiri? Dia royak sini, sebab anak dia tu bini aku. Segan. Di sini menunjukkan adab yang sangat besar di sini. Tengok sahabat yang Nabi SAW didik ni lagu mana? Sayyidina Ali. Dia tidak tanya sendiri. Hukum ni tidak semesti kita tanya sendiri. Tidak semesti kita tanya sendiri. Banyak faedah daripada hadis ni. Kalau jadi kurang adab lah ataupun malu, kita boleh suruh orang lain tanya. Yang pentingnya kena tanya, jangan tak tanya. Hak tu kena tanya. Jangan boleh berkali, tak boleh lah tu. Kena pastikan. Tak tanya sendiri tak apa. Kalau tak sekecek tulis tak apa juga. Apa cara pun, yang pentingnya kena tanya. Itu pengajaran daripada hadis ni. Yang kedua, kena jaga adab. Misalnya ni macam Sayyidina Ali ni, dia menantu kepada Nabi. Nak tanya tu tua benda lagu ni, kurang sopan. Dia ada kesopanan tu. Itu pengajaran itu. Begitu juga nak tanya Abai Pa. Misalnya tak sesuai juga. Nak tanya mak dia, tak sesuai juga. Tanya orang lain, benda tu kan, kecuali kalau tak ada jalan dah. Lainlah cerita. Itu yang kedua. Yang ketiga, pengajarannya sesuatu yang kita boleh dapat dengan yakin, kita tidak guna cara tu. Kita ambil jalan zan sahaja pun sudah memadai. Ini kaedah dia. Lagu mana? Misalnya kalau dia tanya sendiri, kan yakin?
Ni tengok dalam hadis ni, sekali Miqdad, sekali Ammar. Ada dalam setengah-setengah riwayat tu dia tanya juga, ada dalam setengah riwayat tu macam ni, dia sebut seseorang. Dia tanya, bila dia suruh orang lain tidak meyakinkan, hak meyakinkan ni kita sendiri barulah yakin. Baru yakin. Dia tidak tanya sendiri. Melalui orang lain cerita tu dia pakai tu, boleh pakai dah dari segi kaedah fiqh. Fiqh ni kita tidak tengok sendiri, kita tidak tahu sendiri, kita melalui orang lain, tak apa. Inilah dalil dia, salah satunya. Supaya yakin. Lagi contoh yang lain, misalnya kita kata tengok matahari tu baru yakin. Matahari jatuh dah kah? Terbenam dah? Kita tengok sendiri, duduk tepi patah tu kita kata. Baru yakin. Habis waktu asar, masuk waktu maghrib. Tapi kalau kita tidak tengok, kita pakai jazz saja, kita dengar orang bass saja, bass di situ tetap memang dijaga benar waktu. Ataupun kita pakai jam, kita pakai tengok jam, tak payah tubik. Boleh ke tidak boleh? Boleh. Ni dalil dia, asas dia. Kita guna sesuatu yang boleh menunjukkan sesuatu, walaupun secara zon, secara lebih berat balik betul, lebih berat balik betul saja, tidak yakin betul. Itu zon dia berat balik betul. Misalnya matahari jatuh dah ke tidak, berat sangka kita bahawa telah jatuh, itu zon. Kalau yakin kita tengok memang, itu yakin. Syak ni bagi sama berat, jatuh dah dengan tidak lagi sama berat. Itu syak orang panggil. Kalau berat balik dak, bukan berat balik ya, berat balik dak, itu orang panggil waham. Itu orang panggil waham. Kalau tak ada lagi, bawah lagi, itu jahil orang panggil. Tak tahu bukan satu lah, tak tahu. Itu orang panggil jahil, jahal. Lagu ni tak apa. Dia suruh orang lain pergi tanya, dia tidak tanya sendiri. Tak apa dalam bab fiqh, tapi dalam bab akidah tak boleh main. Tak boleh. Kena yakin. Tak boleh berdasarkan zan, tak memadai di dalam akidah. Berat balik betul berkali. Malaikat ni gini-gini, tak boleh lagu tu. Berat balik gini, berkali lebih berat rasa kita. Nabi ni maksum, tak boleh. Kena yakin Nabi itu maksum, salah satu sifat dia. Kena yakin. Tak yakin, tergugak selalu akidah, tergugak selalu. Nabi itu benar, sidq, yakin, kena yakin. Akidah berkenaan dengan Nabi. Kalau akidah berkenaan dengan apa-apalah. Kalau dengan Nabi, berkenaan dengan Nabi, misalnya dia benar, tak boleh kita kata berat balik betul dalam perkara-perkara tertentu saja. Misal, bukan semua perkara, dalam perkara tertentu saja ada beberapa perkara kita kata berat balik, iya, betul, benar dia. Berat balik, tak boleh dah. Kena yakin semua perkara. Sikit pun tak boleh tidak yakin. Sikit pun tergugak dah, rosak dah. Jadi memang akidah. Tapi kalau fiqh tidak. Antara dalilnya ni, ni kita jumpa dah ni. Dalil ulama-ulama fiqh tu pun dia ambil daripada hadis juga. Dia buat kaedah gini, kita tidak pakai yang yakin, kita pakai yang zon saja boleh. Mana dalilnya? Antaranya ni dalil dia. Boleh lagu tu. Banyak perkara dah kalau nak yakin belaka susah. Susah juga kalau nak yakin belaka. Ai orang awak mari, bini kita awak mari waktu bi ai. Misalnya kita kata, ataupun orang yang rapat dengan kita lah, anak kita awak mari ai, mana tahu ada racun ke tidak dalam ni, yakin ke tidak? Kalau selagi kita tak tengok, kita nak yakin lagu mana? Atas dasar zon itu, berat sangka itu kita kata ni air dia bersih, molek, tak ada gapo-gapo ni. Kalau semua perkara kita nak yakin dah, kena buat sendiri belaka. Tak mati ke kalau buat sendiri belaka? Tak sakit ke? Sebetulnya juga jadi susah. Banyak dalam kehidupan kita ni berasaskan zon, bukan yakin. Zon tu pun sudah memadai dah. Kalau tidak jadi susah. Jadi susah. Orang tu pun tanya lah. Dalam riwayat ni dia kata dia tanya, suruh seseorang tanya.
Ada dalam riwayat yang lain disebutkan dia tanya sendiri. Ulama bagi kepada dua. Ada yang kata memang dia tanya sendiri lepas pada tu. Ada yang mengatakan dia tidak. Hak kata dia tanya tu sebenarnya secara majaz. Sebenarnya dia suruh tanya. Dia tak tanya. Faqala, Nabi SAW pun jawab, tawadda', ambil air semaya. Ini makna tawadda' yang biasalah, yang umumnya, iaitu ambil air semaya seperti kita nak ambil air semaya untuk semaya tu lah. Dan basuh zakarmu. Orang-orang yang mengatakan air semaya tak batal dengan menyentuh kemaluan, salah satu dalil sokongan mereka, bukan dalil utama, dalil sokongan, supaya Imam Bukhari ni hadis ini. Sebab Nabi kata ambil air semaya dan basuh zakar. Dia sebut basuh zakar itu kemudian. Basuh zakar tu kemudian. Ambil air semaya dulu, lepas tu basuh zakar. Kalaulah menyentuh zakar itu basuh, mestilah nya sentuh. Kita kata terutama yang terkena najis, yang ada najis. Kalau tak ada najis, tak apalah kita kata pakai cuah air saja. Tapi kalau yang ada najis, mestilah sentuh. Kalaulah sentuh tu membatalkan air semaya, apa makna dia suruh basuh kemudian? Ambil air semaya dulu, apa makna? Tetapi sebab itu kita tulis di sini kan. Cuba tengok 194 nota. Kata-kata Rasulullah SAW di akhir ini menjadi bukti sokongan bagi Imam Bukhari dan orang-orang yang sependapat dengannya bahawa menyentuh kemaluan itu tidak membatalkan wudu. Kerana perintah membasuh kemaluan di dalam hadis ini disebut selepas perintah berwudu. Tapi ini dalil sokongan, bukan utama. Sebab apa tak boleh jadi hak utama? Sebab apa dia tidak buat sebagai utama? Sebabnya sebelum pada ni kita sebut dah, tapi hari ni sebut pula lah, takut terlupa. Iaitu tidak semesti kalau sebut ambil air semaya dulu, basuh kemudian, itu memang dari segi tertibnya begitu, tak mesti. Sebab mengikut kaedah bahasa Arab. Ni yang penting ni, kaedah tu. Ni Zul, tawadda', ambil air semaya lah, berwuduk lah. Dan tu, waw itu mengikut kaedah bahasa Arab, dia panggil huruf ataf, haraf ataf, bukan huruf, haraf. Haraf ataf. Ataf dengan waw ini limutlaqil jam'i. Mengikut kaedah dia, makna dianya mutlaqil jam'i. Nak cerita semata-mata dua perkara ni kena ada kamu buat, iaitu ambil air semaya dan basuh zakar. Tidak semestinya basuh zakar tu kemudian, sebab dia kata dan. Tapi kalau dalam bahasa Melayu mungkin kita tak faham gitu. Hak sebenarnya makna dan tu gitu. Dia dan saya masuk ke bilik itu. Nak faham lah ke mana? Sekali kau masuk tu, dia dulu kau dah sebut dia dulu saat ni, saya tu kemudian, atau lagu mana? Saya tu mesti kemudian. Kalau dah disebut gitu saat ni, saya tu mesti masuk kemudian daripada dia bila sebut dan. Mengikut kaedah bahasa Arab, dalam kaedah Melayu, wallahu a'lam. Sebab anda pun tak apa reti juga bahasa Melayu kan. Duk mengaji pun tidak ke bahasa Melayu. Adakah makna dan tu gitu supaya bahasa Arab tu? Setakat hak faham lah sendiri sebagai orang Melayu, tak nampak tu gitu tu. Tak tahulah, takut ada kaedah dalam bahasa Melayu. Kalau dengan dan begini, mesti hak sebut sebelum dan tu dulu masuk saat ni. Dia dan saya, dia tu masuk dulu mesti. Adakah gitu? Hak saya faham tidak begitu. Tak jelas tu. Tapi kalau bahasa Arab jelas. Tidak semesti makna hak sebut dulu tu masuk dulu. Tak. Hak sebut kemudian tu masuk kemudian. Tak. Dan mesti berturut-turut. Tak juga. Saya dan dia masuk ke bilik itu, dia masuk hari ni, saya masuk esok, boleh juga guna dan. Tak mesti selalu menyusul. Tak. Dan tu semata-mata perbuatan masuk tu dilakukan oleh kedua-duanya. Sekali kau hak ni dulu, hak ni kemudian, tak pasti, tak tahu, tak apa.
Selalu kau sebab tak penting. Yang pentingnya kedua-duanya ada masuk dalam bilik itu punya. Supaya juga di sini Nabi SAW sebut dua perkara ni kena lakukan bila seseorang tu keluar air mazi. Tidak nak raya, ambil air semaya dulu. Dari segi taktiknya, walaupun sebut air semaya dulu, itu kaedahnya. Kaedah ni dipakai oleh orang lain lah. Tak setuju, dia kata tak, kalau sentuh zakat batal air semaya. Ni hadis ni cuba tengok ataf tu dengan huruf gabung. Dia bukan fa. Dia tidak kata tawadda faghsil zakara. Fa. Kalau dengan fa mesti hak basuh tu basuh kemudian. Basuh zakat tu kemudian tertutup. Ni tidak fa tapi waw. Bila sebut waw tidak semestinya basuh zakat tu kemudian. Hak munasabahnya basuh zakat dululah. Apa ya basuh zakat kemudian? Lepas tu sebut ni memang boleh lagu tu. Kita tak boleh kata jadi Nabi tak kena lah guna bahasa. Dah, awak tu tak kena faham. Awak tu tak kena faham sebab tak mengaji Arab molek. Kalau mengaji Arab molek, wow kan? Wow tu ada tabing situ. Susah. Bagi demo tu. Sebab tu kita kata dalil sokongan. Imam Bukhari pun tidak jadi kau ni pegangan utama, tapi kok mana-mana pun ada sebut. Dan dia sebut tu mudah-mudah. Kalau lah memang tak lek, memang membatalkan sungguh sia-sia air semaya tu, dia kena jaga benar. Kok mana-mana pun dia bermudah-mudah dalam sebut ni. Itu sekal. Daripada situlah Imam Bukhari, Imam Abu Hanifah kata, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wow tu tidak memberi makna tertib. Jadi tak tertib pun tak apa, basuh kaki dulu air semaya pun tak apa, kata dia. Sebab apa? Wow tadi lah, kaedah wow tu lah juga. Sebut wow tidak semestinya kena dulu, sebut dulu tu dulu, tak mesti. Sini awak pandai pakar, situ apa awak tak pandai pakar, kata dia. Sini awak boleh kata, tak mesti ambil air semaya dulu, basuh zakat kemudian. Sebab wow ni tidak memberi makna tertib. Lepas tu sana dalam ayat tu apa awak faham tertib. Sedangkan dengan wow juga. Itu kan. Kalau bahas tu bahas kira-kira, balas kira-kira. Lepas tu nak mana ikut dah. Ni lelaki, perempuan lagu tu dah juga. Basuhlah bahagian mana yang kena tu. Katakanlah kena paha. Paha tu kena basuh. Hak kena tu. Tak kena, tak perlu basuh. Hak tak kena. Kecuali ada khilaf tadilah. Khilaf tadi adalah. Tetapi mengikut Imam Ahmad, ada 3 pendapat dia. 3 riwayat daripada Imam Ahmad berhubung dengan masalah air mazi ni. Yang pertama, air mazi serupa dengan air mani. Bila serupa dengan air mani, tidak najis, tak perlu basuh. Lepas tu suruh basuh ni, itu lebih molek saja. Ini menunjukkan perintah Nabi ni ada kalanya difahami oleh ulama tidak dengan makna wajib, tapi dengan makna lebih elok, lebih molek saja dibuat gitu. Yang kedua, dia kata perlu renjis saja air mazi, serupa dengan air kencing budak lelaki yang belum makan apa-apa dalam masa 2 tahun selain daripada susu ibu dia. Seperti renjis. Pendapat yang ketiga, serupa orang ramai-ramai. Pendapat yang ketiga hak serupa dengan ramai-ramai itu adalah pendapat dia yang paling kuat, iaitu najis dan kena basuh. Lepas tu kita kata dah pendapat dia hak tu, hak masyhur. Lagu mana ada 2 lagi pendapat tu? Mana tu? Nak faham lagu mana? Sebab tu orang ngaji baru dia tahu. Kalau tak ngaji kita bengong lah, fikir apa pendapat dia ada 3. Dia tidak yakin kok. Ahli ilmu ni dia ada kalanya beberapa pendapat. Semua doktor lah. Ubat dia ni, kalau dia buih ubat lain pun dia doktor, dia tahu. Boleh juga ubat ni. Ubat ni boleh juga. Kalau kau pandai, kau banyak aliran perubatan, dia mengaji, dia pandai, kau banyak cara lagi boleh dia guna. Itu keadaan. Yang kedua, ini masalah ijtihad. Di suatu ketika dia berpendapat begini sebab dia nampak dalil ni kemah. Lepas tu pendapat dia berubah. Pendapat berubah tak apa. Kita kena faham. Jadi maknanya ulama-ulama ni dia ada peringkat tidak yakin lah juga. Jangan duk faham tak tentu kalu.
tentang ulama ni. Dia ada tidak yakin, tak kemah mana dah juga. Dulu dia pendapat lagu, lepas tu dia tinggal pendapat dia tu. Bolehkah kita kata begitu? Tak boleh. Sebab apa? Ulama mujtahid ini, apabila dia pendapat satu-satu perkara, tentang satu-satu perkara dia tidak pendapat begitu dah, dia ada dalil dia. Ada dalil dia. Saya selalu buat contoh, kalau orang biasa ni tukar, kalau dia buat rumah, dia tidak buat main-main. Belah mana-mana pun dia jadi rumah. Bukan seperti orang biasa. Rumah kayu ke rumah batu ke rumah gapo, rumah cermin ke dah, dia akan jadi rumah. Gitulah juga dengan seorang mujtahid, orang alim yang pandai betul ni. Kalau dia pendapat dia ada dalil, cuma dia ada dalil lain, hak ni lebih molek lagi. Dia berasa rumah batu lebih molek. Pak rumah kayu tu tidak rumah, apa orang panggil? Rumah juga. Tak boleh duduk ke? Boleh juga. Bahkan ada keadaan lebih sesuai hak tu. Sebab tu kita kata dalam kaedah ulama buat dah, kaedah fiqh, dia kata al-ijtihad la yanqudu bil ijtihad. Ijtihad tidak roboh, tidak ranak dengan ijtihad yang lain. Sebab apa? Seorang tukar kalau dia buat, tidak kita tak boleh kata tak pakar dia buat dulu. Tak, dia bukan buat istana pasir tu. Budak-budak main, bukan. Dia buat sungguh. Dah ada dalil cara dia. Cumanya kita kena ambil pendapat dia yang paling kuat dan yang paling kemas. Nak tahu hak tu, kena mengaji. Kalau dalam mazhab Ahmad ni, dia ada beberapa pendapat. Ada satu kitab, hak utama dia Al-Insaf. Nama kitab dalam mazhab Ahmad. Dalam tu dia royak pendapat Imam Ahmad beberapa. Dah hak mana hak lebih kuat. Mengikut ulama dia buat kajian, tahqiq, dia kata hak ni hak lebih kuat. Adalah kitab tu antaranya banyak yang sebut. Jadi nak tahu kena tengok kitab tu. Antaranya banyak lagi hak lain. Begitu. Tapi kita kena tahulah apa ni Imam Ahmad ni apa pendapat dia lagu saat ni. Walau bagaimanapun boleh dikatakan semua ulama terimalah hak kata najis itu dan kena basuh tu. Termasuklah Imam Ahmad juga dalam pendapat dia yang paling kuat, paling molek. Dalam banyak-banyak dia buat tu, anak buah dia, tokoh-tokoh dalam mazhab dia kata hak ni paling molek. Gitu. Berwuduklah dan basuhlah kemaluanmu. Kemaluan ini kalau lelaki ya zakar, kalau perempuan kemaluan dia lah, boleh basuh, kena basuh. Baik, kita masuk kepada bab yang kedua, bab 14 tu. Babu man tatayyaba thumma ightasala wa baqiya atharu tib. Bab orang yang memakai wangi-wangian kemudian mandi, tetapi kesan wangian itu masih ada. Apa hukumnya? Imam Bukhari nak tanya, laku mana? Kalau seseorang itu pakai wangi-wangian, lepas tu dia mandi, lepas tu kesan wangi-wangian itu masih ada di tubuh dia, bau lagi, ataupun berbekas lagi. Kalau wangi-wangian itu ada warna dia juga, selain daripada bau dia tu ada warna dia tu masih ada, lagu mana? Sah ke tidak mandi dia tu? Atau molek ke tidak dia buat lagu tu? Molek ke tidak? Itu berapa persoalan. Dia gantung. Lepas pada tu jawapan dia mari hadis. Itu jawapan dia, tengok dalam hadis itulah. Iaitu hadisnya riwayat daripada Aisyah. Kata Al-Muntashir ni, dia kata saya tanya Aisyah dengan menyebutkan kata-kata Ibnu Umar. Hadis ni sebelum ni kita sudah jumpa dah, cuma dia tidak sebut kata-kata Ibnu Umar. Di sini dia sebut, aku tidak suka di waktu pagi aku berihram, aku berada dalam keadaan semerbak berbau wangi. Itu kata Ibnu Umar. Dia tak suka, tak sih. Baru ni kita sudah bicara dah sebahagiannya. Aisyah pun kata, aku sendiri memakaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pewangi. Kemudian beliau pergi kepada isteri-isterinya. Pada keesokan paginya beliau memakai ihram. Ya, ni dalam keadaan berbau wangi lagi dah. Dalam riwayat yang kedua, dia kata aku
Mati lama dah ni Rasulullah ni. Macam duk nampak-nampak lagi, kata dia. Macam duk nampak-nampak lagi. Kilauan pewangi yang aku pakaikan, mana kepada Nabi tu pada belahan rambut dia. Nampak ada sinar-sinar. Yakni pewangi ni dia bukan sekadar memberi bau yang wangi, tapi dia ada juga jirim dia tu. Ada juga. Ketika beliau sedang berihram, nampak, aku duk nampak lagi ketika beliau berihram tu, nampak kilat-kilat, sinar-sinar gitu, bekas wangian itu. Tak apalah, kita tengok semula. Itu hak dalam hadisnya. Imam Bukhari nak ayat apa? Mandi junub lah kau lagi. Ni kita mandi janabah lagi. Mandi junub boleh, kita panggil juga mandi janabah pun boleh juga, tak apa. Dia nak cerita di sini, mandi janabah ni tidak perlu gosok. Yang perlunya rata air ke seluruh tubuh. Apa buktinya? Tengok hadis. Kalau dia gosok gomo benar, hilang bau wangi tu. Hilang bau wangi tu. Kalau hak sebelum ni kan, baru ni minggu lepas kita sudah bincang dah, Nabi pergi kepada 9 orang isteri dia. Lepas tu air wangi tu duk bau lagi. Kalau kata air wangi tu hak orang lain, hak orang kemudian tak payah royak lah tu. Dia royak ni air wangi hak dia tahu dah lah tu bau lagu mana. Hak dia pakai hak tu lah. Setara selepas 9 orang tu, mana dia bergaul dengan isteri dia, dia mandi sekali saja. Baru ni kan, sekali saja mandi boleh. Dan mandi itu pun tidaklah cara gosok jauh benar. Kalau gosok, mesti hilang lah bau tu. Kalau setiap kali dia bersama isteri dia tu dia mandi, selepas tu mesti hilang dalam bau dia. Baru ni, dia hadis ni juga, dia nak cerita, kata sekali je mandi, walaupun dengan beberapa orang isteri dia bersetubuh, sekali je dia mandi. Baru ni, kalau mandi setiap kali mesti hilang baunya. Tu hak baru ni. Ni dia nak cerita, tak secara lah berapa orang pun. Masalahnya jelas, dia pakai air wangi kepada Nabi SAW. Lepas tu Nabi mandi, kesan dia tu masih lagi duduk ada. Ini menunjukkan dia tidak gosok juru benar. Itu sah maksud Imam Bukhari. Tak apa tidak gosok. Lepas tu tidak kata syarat nak mandi junub ni, mandi janabah ni baru sah. Segala bau yang ada sebelum pada tu mesti kena hilang. Tak, tidak syarat. Syaratnya apa? Rata air. Tu je. Ke seluruh tubuh rata. Adapun hilang bau tu tidak. Yang pertama. Yang kedua, kalau kita kata pewangi itu ada berjirim lah. Orang zaman dulu dia pakai lagu tu. Kita sekarang ni tak apa ada. Kalau nak ada pun macam bedok gitulah. Bedok tu kan, bedok tu ada kalau ni dia jadi toko juga. Kalau perlu nampak itulah berjirim lagu tu lah. Dan dia bau wangi. Hak ni tidak jenis air wangi juga, tapi dia berjirim. Dia ketul-ketul gitu, sapu-sapu. Ada lagu tu. Dan apabila kena melekat tu, dia akan kekal di situlah. Selama beberapa lama, kecuali kalau digonyol juru benar. Itu cara salah satu bentuk air wangi. Seperti zaman dulu lah kita biasa kan, ubat gigi ni macam-macam, dalam bentuk debu ke, dalam bentuk powder tu, macam-macam. Tapi sekarang ni boleh jadi budak-budak tak apa tahu cara lagu tu. Dia tahu hak ni je, hak paste ni. Adapun hak debu ke apa tu dia tak biasa dah guna. Padahal orang zaman dulu guna. Begitulah juga dengan air wangi ni. Dia nak cerita sini, air wangi ni biasanya kan dia minyak wangi. Minyak wangi. Ataupun air wangi, dia minyak lah biasanya. Krim kau, kita kata kita pakai krim. Kalau orang perempuan pakai krim di muka, orang lelaki pakai juga, tak apalah. Mesti dia ada minyak sikit-sikit. Adakah syarat untuk mandi janabah ni kena tanggal minyak tu kena basuh juru benar dulu? Tu persoalan. Jawabnya tidak. Yang pentingnya rata air. Lepas tu kita nampak macam atas daun keladi gitu ya, kena tu dah, tak apa. Yang pentingnya sampai. Kita jangan fikir
Boleh jadi minyak ni akan menghalang air daripada sampai. Kecuali kalau kita yakin. Kalau kita yakin akan menghalang, maka tak boleh lah. Kalau kita kata sapat dah ke kulit tu, sudah sapat dah, cukup. Itu sebab dia sebut air wangi ni, dia nak isyarat kepada benda-benda yang berminyak. Misalnya orang pomen kerja baiki kereta ke apa ke motor ke apa, dia tangan dia minyak. Bila dia ambil air semaya, kalau mandi ni hak perlu rata benar ni, fatahharu, dalam Quran sebut kena jaga molek, suci molek ni pun setara ni ambil air semaya lagi. Tak apa. Mana kalau ada sikit-sikit tak apa, asalkan rata dah. Nak buih hilang semua tu susah. Dan agama ni tidak menyusahkan. Agama salah satu prinsip asas dia tidak menyusahkan. Tak apa. Yang pentingnya benda tu tidak najis dan sapa air. Kira-kira bila kita sapu gitu, sapalah air. Lepas tu nampak macam daun keladi, air tu berterabur gitu, tak apa. Boleh. Misalnya kalau orang kerja berkait dengan minyak ke apa tu, setara tu boleh. Asalkan dia sudah rata air. Katakanlah dia letak bawah paip tu sudah rata, kena belakang dah air, sudah. Tak gosok pun tak apa. Kalau mazhab kebanyakan ulama ni, kecuali Imam Malik, dia kata kena gosok. Gosok pun tidaklah kata sampai hilang minyak tadi. Tidak syarat. Itu yang kedua. Yang ketiganya, kalau wangi-wangian yang berjirim tadi tidak semesti hilang jirim dia. Kalau jirim dia tidak hilang pun sah juga. Seperti yang Aisyah sebut dalam hadis dia tu, iaitu dia nak macam duk nampak lagi, bersinar-sinar di atas belahan rambut Nabi SAW. Kita kata boleh jadi bersinar-sinar kecil-kecil tu dia menghalang air, kita takut bersinar-sinar. Tak apa. Kira-kiranya kalau kira sampai air dah cukup, tak apa. Kalau masih tu adalah tidak kata mesti kena sabun jauh benar nah. Tak. Tapi kalau kita nak sabun, nak pakai shampoo, nak gitu gini, boleh. Lebih molek lagi. Sini nak bincang cara sah dah. Kalau kita nak tanggalkan pakai sabun, tu lebih molek. Ambil masa sikit lah. Lebih molek. Tak ada siapa dia larang hak tu. Jangan kita ingat mesti buat lagu ni. Dah. Ni nak royak boleh. Sah dah. Dia royak hak paling bawah, hak atas tu kalau kita nak buat lebih molek lagi, tak apa, kau molek kalau boleh buat lagu tu. Lah. Nak mandi kena air banyak kau guna pasal nak sabun lagi, hak minyak ke apa tadi tu. Tak apa tu. Ni kalau kita nak pakai, dia pakai apa ni? Make up lah kita kata. Basuh muka. Sudah kata, cukup dah. Tak tangga pun tak apa. Tidak syarat tangga. Tu nak royak hak asal tu. Tapi kalau kita nak menanggalkannya dengan sabun dengan itu, tak apa lah. Tu boleh. Ni nak royak memadai. Memadai. Sudah sah dah. Orang panggil mandi janabah itu. Sudah sah dah. Tetapi kalau orang perempuan kan, dia pakai ni cat kuku dia tu kan. Kalau inai tak apa. Daun inai tak apa. Hak cat kuku tu memang dia menghalang air. Tu tak boleh. Tu memang tak boleh, kena kikih tu. Kena kikih lah. Ada pun hak celah-celah kuku tu kan, setengah-setengah tu kan dia masuk macam hitam sikit kan. Celah-celah kuku kaki tu, tu tak apa. Berdasarkan hak ni, ni ada jirim-jirim sikit sebanyak lagi. Ada kemungkinan juga tu, kita kata ada kemungkinan tidak sampai air. Tapi kalau Nabi sendiri sudah buat lagu ni, menunjukkan tak apalah. Tak perlu kita korek hak tu. Tak perlu. Orang kita ni habis jadi sebayar kaki tu dah. Sebab apa? Tak boleh kena sampai air tu. Tidak sampai gitu. Sani dia kira secara umumnya sudah sampai, meresap dah. Tempat-tempat lagu tu tidak perlu kita kena korek sampai jadi punah kuku tu. Timbul masalah lain pula, penyakit pula. Tidaklah sampai begitu nak melaksanakan hukum agama ni, tidak gitu. Itu beberapa. Lagi
antara maksud dia ni, kalau pakai air wangi lepas tu mandi, boleh ke tidak? Tidakkah termasuk dalam perkara yang sia-sia? Banyak pengajaran tu Imam Bukhari bela-bela dia buat masuk hak ni. Dia nak cerita tak apa, kita pakai air wangi dulu katakanlah, lepas tu kita mandi. Adakah termasuk dalam perbuatan sia-sia? Sepatutnya kita kata kita pakai air wangi kemudian lepas mandi tu. Baru ni kita sudah bicara dah hak panjang tu kan. Salah satu pendapatnya dia kata salah satu caranya, kaedahnya, iaitu pakai air wangi dulu ataupun sesuatu dulu, lepas pada tu baru mandi. Antara faedahnya mereka kata ialah, kalau air wangi tu kita pakai sikit je, sini misalnya kita kata, bila kita mandi kan, dia rata pergi seluruh tubuh. Kalau mandi sikit, jadi kau wangi seluruh tubuh kau jadi wangi. Itu faedahnya. Boleh juga cara lagu tu. Kita nak meratakan wangi itu dengan cara mandi yang ringkas. Mandi yang ringkas tu walaupun untuk mengangkat hadas pun boleh. Jadi sapa ke seluruh tubuh kita, boleh, tidak sia-sia kalau ada faedah lagu tu. Apalagi kalau ada khasiat lain. Dengan cara kita buat begitu, kita pakai bahan tertentu dulu, lepas tu baru mandi, memang gitu kehendaknya dalam rawatan kau, dalam gapo kau, boleh. Memang lagu tu cara dia, kena pakai dulu, lepas tu mandi, boleh. Ini salah satu dalil dia nya. Tidak kata sesuatu tu kalau pakai dulu tak boleh. Tak. Ada setengah-setengah keadaan memang dikehendaki begitu. Dan di sini boleh kita pakai air wangi dulu, lepas tu mandi, tak apa. Tidak termasuk dalam bazir atau sia-sia, buat perkara sia-sia, tidak. Bahkan kalau kita mengambil kira mandi yang sedikit itu, dia akan meratakan wangi yang tadi ke seluruh tubuh. Tidak terhenti setakat di suatu tempat saja. Kalau pakai di ketiak saja, boleh jadi kalau kita tidak rata sekatu ya. Tapi bila kita mandi, dia pergi rata. Ada maksud gitu, tak apa. Dan seterusnya, antara maksud dia lagi, hak ni maksud Imam Bukhari nak cerita ni, bab mandi junub. Orang pakai air wangi lepas tu mandi ni, maksud bila? Maksud apa dia? Yang ni maksud sebelum dia bergaul dengan isteri dia tu, pakai air wanginya. Mandi ni bukan mandi junub kan ni? Bukan mandi pakai air wangi saja lepas tu pergi mandi. Tak, tidak lagu tu. Pakai air wangi lepas tu mandi. Mandi gapo? Mandi junub. Pakai air wangi tu kena mandi, kena mengangkat hadas kau. Tak, dia jadi kena mengangkat hadas, kena mandi tu kira apa? Kira bersetubuh dengan isteri lah. Dia kata ni benda lain. Imam Bukhari nak ayat ni, dia nak ambil daripada sunnah Nabi SAW. Apa dia? Iaitu seseorang ni sebelum dia bergaul bersama dengan isteri dia, isteri dengan suami dia, begitu juga kena pakai air wangi dulu. Tu haknya. Jangan pergi dengan cemas celoteh gitu, bau busuk. Jangan. Baik lelaki ataupun perempuan. Jangan. Ini sunnah Nabi. Aisyah pakaikan kepada Nabi. Dia tidak pakai sendiri, tak apa. Bini tolong pakai, tak apa. Tidak kata cerewet. Tak. Pakai sendiri. Ada ketika pakai sendiri, ada ketika bini tolong pakai, suami tolong pakai kau isteri, tak apa. Mana boleh. Pakai untuk apa? Untuk bersama-sama. Anjuran Nabi buat lagu tu. Yang ni kena buat gini. Kalau tak buat gini, tidak penuh markah lah. Tidak penuh markah. Tidak penuh markah. Itu sekarang kalau sekadar markah saja tak apa, takut jadi muka lain. Ada setengah-setengah orang tu dia sensitif. Dia mudah serik. Macam-macam lah, kita nak kata gapo lagi, mudah serik. Sekali je kena, tak ada angin semua, tak nikah semua pun tak apa. Berat kalau kena hak lagu tu. Kisah apa? Kisah ni tak cara sebelum tidur, sebelum masuk kelambu, orang kata tak cara kau tubuh ni. Tapi kalau nak pergi kedai, nak pergi belai pejabat ke mana tu, gama benar, berlapis-lapis. Tapi kalau di rumah, terutamanya
orang lelaki lah, orang perempuan kena jaga benda ni. Benda sulit sikit ni, sebab apa? Orang lelaki tu penting, orang perempuan ni kalau dia belajar negara pun boleh. Sebenarnya orang lelaki tak boleh. Dia kena ada orang panggil intishar. Dia kena ada hak tu, ketegangan, baru jadi. Kalau tidak tak jadi. Kalau tidak jerit tak jadi, tak usah. Sebab tu kena jaga, terutamanya lelaki. Hak nak jaga lelaki ni siapa? Isteri. Nabi royak dia. Dan isteri dia pula betul juga. Isteri dia pula betul juga. Bukan kata dia pakar kepada Nabi saja, dia dah setara kepada Nabi, kepada orang lelaki. Lelaki ni kurang janguk-janguk ni, nak banding dengan orang perempuan. Wangi-wangi ni kurang. Setara tu pun dia sebut hak Nabi. Kalau orang perempuan lebih-lebih lagi lah. Lebih-lebih lagi. Sebab takut-takut lagu mana. Sebab itulah dalam Islam ni tak bui pada ketika mari kotor setubuh. Tidak bui bahagian belakang, tak bui. Tak boleh. Sebab apa? Dari segi hikmahnya bahaya. Ada setengah-setengah orang yang serik apabila dia duk teringat bau tu sama. Tu untuk irsyadi, untuk irsyadi, untuk kebaikan dunia kita, keluarga kita, rumah tangga kita. Nabi sebut gitu. Ada. Jangan terbaik-baik. Setengah-setengah orang sampai bulan-bulan tak boleh. Nak builah waktu tu kan. Susah lah. Setengah-setengah tu tak kecek banyak. Terus nikah lain. Dia tak royak. Benda ni kita tak tahu apa kita. Bagus dah bini dia 7 gitu umur lah. Ni perangai orang lelaki. Perangai orang lelaki ni tak serupa. Tak serupa. Apabila nak kahwin, sebab itulah Nabi kata perempuan tu seperti tulang rusuk paling bengkok tu. Lelaki pun gitu juga. Maksudnya Nabi kata gitu kepada lelaki. Dia nak royak je kita akan berhadapan dengan satu jenis manusia yang bukan daripada jenis kita. Kalau kita jenis kasar pekong gitu pun boleh, kecek derah-derah pun boleh. Sama lelaki. Perempuan tidak, kena beringat sikit, mudah patah. Perempuan pun sebaliknya kena gitu juga. Dia kena faham sifat lelaki. Kalau tak faham, masa ni dia kata molek dah, dia cara semua, hidang nasi semua, kau tu kain basuh semua, kau tu gani nak. Dia tidak tahu apa paling penting dalam kehidupan rumah tangga ni semasa tidur. Semasa tidur. Tapi orang biasa tak royak benda tu. Cerah dia royak kis lain lah, kini nak kini, dia malu nak royak. Hak sebenarnya tu. Sebab tu kalau kita kaji, tengok molek memang banyak berlaku kis benda-benda hak sulit gini, tapi tak royak. Sebab itulah Nabi SAW nak jaga ni dia. Ni semua ni untuk kita. Dia semata je. Bini-bini dengan isteri-isteri dia selawan semata je. Yang lebih lama, yang lebih pentingnya untuk kita semua ni sepanjang masa. Tak akan berkesudahan sampai kiamat. Nak buat panduan daripada mana? Daripada hak dia. Itu. Lepas tu wangi-wangian tu masih ada lagi selepas. Tak apa. Orang perempuan yang kita sebut tadi, orang lelaki nikah. Sebab orang perempuan nak nikah lagu mana? Tak boleh. Tak boleh hak tu. Orang lelaki mudah lah, dia lopak lah. Mudah nak lopak sebab ada jalan dia. Sebab ada jalan dia. Lepas tu hak kekurangan kau tugas ni tu tak nampak dah lah. Pejar dah lah. Pakai pejar dah. Ini bendanya sangat besar. Jangan main-main. Kalau dia sebut ni, menentukan kebahagiaan rumah tangga, kelangsungan suami isteri tu hidup sampai mati. Bukan senang. Tapi ialah itu satu, banyak lagi benda-benda lain. Ini salah satu yang penting. Banyak lagi hak bala, hak cerah, hak menikah lain tu kih lain. Saja-saja pun ada juga. Ya, betul. Tapi kalaulah kih ni saja dan benda ni kita boleh atasi, nyanyi dah. Tu je. Nak ayatnya kena jagalah. Ada setengah-setengah orang tu hak lain dia boleh, tak apa, dia boleh sabar, dia boleh tak. Tapi kalau hak ni tak boleh. Ada. Kita nak kan? Dengan sebab itu penting benar kena faham. Penting benar kena faham lah masalah ni.
Dan tidak boleh memaksa-maksa. Tak boleh. Dia lama-lama jadi benci. Misalnya kita tengok dalam hadis, Nabi cium isteri dia. Cium itu bukan setakat cium gini saja, dah. Cium dengan makna cium bibir lah. Dalam hadis ada sebut siapa gitu. Tetapi kita jangan memaksa. Jangan memaksa tu lagu mana maksudnya? Gigi tu tak molek, katakanlah. Nak buat lagu bini tak sih, katakanlah. Ataupun sebaliknya. Kalau dipaksa-paksa juga jadi benci lama-lama. Sebab apa? Sebab kekurangan. Nak mengatasi kekurangan tu Nabi buh gigi semua tu. Buh gigi semua tu tak sih jadi gitulah. Tengok dari segi gigi. Penting. Banyak lagi lah hak lain-lain tu. Hak tadi kalau bau busuk tidak ada intishar, bahasa Arab kata. Tak ada. Lepas tu jadi benci, jadi tak boleh tegar, jadi tak suka. Kalau benda-benda lain, hak tu semua Nabi ajar belaka. Kalau jaga hak tu pun pada dah. Tapi iyalah. Kena tengoklah. Kena tengok apa ni penting benda-benda gini ni. Kalau tidak dia boleh berlaku daripada isteri ke, daripada suami ke, boleh berlaku perkara yang tidak baik. Dan kadang-kadang manusia ni buta kerana nafsu dia. Tak puas nafsu dia tu jadi buta, terlupa dah kerana anak ni ramah ni, selera. Terlupa. Lepas tu baru jerit kemudian. 10 tahun kemudian tengok anak pun cabaran barulah. Tapi ketika tu tidak. Sebab manusia ni kan bodoh sebenarnya. Dia tak ada tu. Kalau hak fikir panjang tu dah lah. Hak tak mikir panjang, campur dengan sifat-sifat backing lah, pongoh lah, macam-macam. Dia boleh berlaku. Oleh sebab itu janganlah ada perkara-perkara yang boleh menimbulkan suasana itu. Hak tu lah hak Nabi SAW ajar ni. Tak apalah. Ni baru ni kan kita sudah jumpa, iaitu muka surat 217 bab 12. Seseorang telah bersetubuh kemudian mahu mengulangi lagi, dan orang yang mengunjungi isteri-isterinya dengan hanya satu kali mandi sahaja. Baru ni kita sudah bicara hak tu, dan sudah sebut pendapat beberapa ulama. Ada yang mengatakan beberapa kali berlaku begini. Ada yang mengatakan, Anwar Shah Kashmiri mengatakan sekali yang berlaku dah betul. Adapun pada ketika-ketika lain Nabi jaga giliran, tidak kata umum begitu dah. Dia pegang dengan hak mana? Ni hadis ni. Hadis yang kita jumpa lagi. Ana tayyabtu Rasulullah. Aku pakaikan air wangi. Dan pakaikan hak ni sekali ya dalam peristiwa ni, masa ihram sekali ni. Dan dia guna perkataan tayyabtu. Dia guna perkataan madhi di sini. Adapun hak dulu kuntu utayyibu. Tu hak dulu hadis 259 tu kuntu utayyibu. Dia kata gitu. Dahulu saya memakaikan pewangi kepada Rasulullah. Kalau mengikut kaedah bahasa Arab, dia boleh pergi kuntu utayyibu, makna selalu memakaikan, bukan sekali, beberapa kali. Sebab selepas kana ada fa'il mudhari, menunjukkan beberapa kali. Orang panggil madhi istimrari. Daripada situlah ulama-ulama yang mengatakan beberapa kali berlaku lagu tu. Dia pegang ni. Hadis ini dijadikan asasnya. Tapi Anwar Shah Kashmiri kata tidak. Yang berlaku sekali. Sebab hak tadi, hak ni, hak mana-mana, hak tu. Duk cerita hak tu. Apalagi di sini tak ada sebut kuntu utayyibu tu. Yang adanya ana tayyabtu. Tayyab tu tidak memberi makna beberapa kali. Pakai air wangi itu tidak. Sekali pun sudah jadi dah. Itu. Ni dia pegang. Saya pakaikan ke Rasulullah. Ini menunjukkan kemesraan di antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan isteri dia. Selalu kita tengok dalam hadis ni jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam letak kepala dia atas paha isteri dia. Isteri dia begitu juga. Ada sebaliknya. Dia kena ada suasana mesra lagu tu. Dan hak lagu ni banyak. Dia duduk sisir rambut, tengah-tengah duduk gitu. Tak apa. Tak apa. Dan benda ni orang lain tengok, tak apa. Hak mana-mana patut boleh tengok dah. Tak apa. Anak tengok pun tidak kata kena nusuk lah nak benda lagu ni. Dah, hak boleh, tak apa. Biar tengok. Biar dia tengok ayah dia tua pun mesra lagi dia gemuk dia. Dia ingat tu. Hak tu. Dia ingat tu. Hak tu hak naknya. Misal duduk sisi rambut,
tidur atas pohon, letak kepala tu, tak apa. Boleh depan orang lain, depan anak pun tak apa tu. Dan Rasulullah SAW ada buat benda-benda yang seumpama ini. Isteri dia pakaikan dia pakaikan kepada isteri dia, gitu. Padahal Rasulullah SAW tu ada, tapi dia ada mesra, suka-suka, lucu, ada dengan isteri dia tu. Ini sebagai satu pengajaran lagi, terutamanya orang tua hak nak menikah dengan orang muda sangat jauh sangat tu kan. Dia kena pandai. Tapi pandai pun orang muda lagu mana dah rupa pun tua dah. Dia tak akan jadi, susah tu. Nak perangas pun budak-budak pula nak main dah. Lepas tu payah tu. Kecuali kalau Rasulullah dia tua pun rambut dia pun tak ada ubat. Gigi dia penuh. Tak ada kedut kulit. Tak ada kedut. Adapun kalau hak biasa ni, dia kena pandai. Kalau ia pun kita kata nak, biar tengok cermin diri tu dulu. Boleh ke kita nak turut airan ni? Banyak cara nak turut airan. Jangan kita buat mana dia tu, umur tu kita umur 50 nak suruh pemikiran dia supaya kita. Tak boleh. Dia ada lah kebudak-budakan dia tu. Jangan, kena tengok. Kalau tak boleh, jangan fikir dari segi kepuasan nafsu saja, tak boleh. Bukan itu hak agama ajarnya, tidak. Banyak perkara lagi. Hak lain lebih banyak lagi. Itu sebahagian kecil. Hak lain-lain tu lebih banyak lagi. Siapa menderita orang, siapa jadi tidak ikhlas pula menikah tu kan, macam-macam lah dalam masyarakat kita ni pun berlaku kan. Yang pentingnya boleh pitih orang perempuan tu pun. Boleh tanah, boleh kereta, boleh gua di rumah dulu, tak apa nak cerai pun. Bukan enak sangat kau tua tu. Jadi tidak ikhlas. Tak say lagu tu. Bukan dengan cara lagu tu maksud kahwin ni. Tak apalah. Rasulullah dia boleh sesuaikan dengan isteri dia. Dia boleh sesuaikan. Thumma tafa fi nisa'ihi. Hadis tu jugalah. Lepas tu Nabi SAW pergi kepada beberapa orang isterinya. Tawafa tu makna bertawaf, berkeliling, mengunjungi. Maksud dia bukan mengunjungi, berkeliling saja, tak. Pergi bersetubuh dengan isteri dia, menyetubuhi isterinya. Itu maksud. Tapi bahasa dia guna tu halus, tapi faham lah. Lepas pada tu pagi esok dia pakai ihram. Pakai ihram tu dalam riwayat Rasul lagi duduk nampak lagi bekas-bekas air wangi tu sinar-sinar di celah belah rambut dia. Di sini dia sebut thumma asbaha muhriman. Esok pagi dia pakai ihram. Esok pagi dia pakai ihram. Muhriman dia sebut muhrim. Ni pun ramai juga orang kita tukar ni. Banyak benar lah. Kita kalau orang ngaji ni tengok pun golek pala, dengar apa golek pala. Banyak perkara lah. Dalam TV ke apa misalnya kita tengok sebut, baca berita ke apa, banyak perkara lah tak betulnya. Banyak perkara. Tu muhrim dia tu, dia kata tak apa, dia dedahkan aurat, mana buka kepala ke apa, buka tudung, buka muhrim dia. Bukan muhrim tu mahram. Ni muhrimnya. Muhrim ni orang pakai ihram, buat kerja haji ke umrah tu muhrim. Hak tu mahram. Tengok baris dia beza. Mahram. Hak ni muhrim. Muharram tu bulan Muharram tu pula. Serupa je eja serupa. Tapi maknanya lain. Muharram juga dengan makna yang diharamkan. Muhram yang diharamkan. Tu lagu lain pula makna dia. Tak ada baris. Nak baca biar tepat, biar kena. Dia kena pandang nah. Dia bahasa Arab ni asal, tak ada titik, tak ada titik, tak ada koma, tak ada nokta bertindih, tak ada. Pembuka kata, penutup kata, tak ada. Dia tidak sebut bahasa Inggeris, sebut bahasa Melayu. Tak ada ke satu. Kosong. Yang mengikat dia jaga dia. Nahu. Orang yang kemah tu dia faham boleh. Dia tahu berti mana. Berti sebentar ke berti lama dia tahu. Hak ni gapo dia pembuka kata ni maqulul qaul dia panggil. Maqulul qaul dia tahu ni maqulul qaul mana. Hak ni gapo dia tahu. Dia nahwu dia. Nahwu dia tu panggil. Dia tak ada. Tak sekira bahasa Arab baru ni dia ada lah koma ke apa. Sebenarnya tak perlu kat tu. Tak perlu. Baris tak ada, koma titik tak ada.
Tak ada berlaku. Kalau boleh tu memang pandai sungguh, memang bijak. Memang bijak. Ni muhrim, muhram, muharram, mahram lain. Janganlah lepas pada ni kita hok ngaji, hok tak ngaji tu biarlah. Kau royak. Kita kata itu muhrim dia tu. Bukan muhrim, mahram. Ni bulan Muharram. Bulan Muharram. Lepas tu itu muhram, diharamkan kepada kita makan babi misalnya, kita kata diharamkan. Itu beza dia. Di sini cuba tengok, muhriman. Nabi SAW pakai ihram tu dia bau wangi lagi. Itu bab haji. Hak tu insya-Allah kita akan bincanglah bila sampai tempat dia. Dia nak ayat sini secara ringkasnya, orang nak pakai ihram ni, kalau hak dia pakai air wangi sebelum pada tu, kesan dia ada, tak apa. Lepas pakai tu tak lehnya. Kalau hak pakai sebelum pada tu, kesan tu masih ada, tak apa. Pakai molek lah. Mungkin berapa hari ni tak leh ni pula lepas pada tu ni. Busuk benar lah. Nabi SAW ni ajar dah sebelum pada tu pakai air wangi dan duduk lagi nampak. Apa ni? Pewangi tu hak ada jirim nampak di belahan rambut dia tu. Hadis yang kedua ini menunjukkan juga bahawa Nabi ni dia belah rambut dia. Belah rambut ni tak apa. Belah rambut tak apa. Tidak kata belah rambut ni pesing modern ke style ke tak apa. Nabi sendiri buat lagu tu. Sahabat-sahabat tahu. Ada ketikanya dia tidak belah. Ada juga, bukan semua juga. Ada ketikanya dia belah. Belah tu mana? Sabar betul. Pak kalau kita nak belah tepi ni, lagu mana? Tak apa. Asal ada Nabi belah, cukup dah. Belah tu tak apa. Nak belah mana? Ikutlah. Puasa comel lagu mana? Nak belah dua kau orang perempuan, nak belah salik ni kata, salik ni kata. Dah. Tiga kau ikut, tak apa. Yang pentingnya Nabi ada belah rambut dia. Belah tu untuk apa? Belah tu untuk apa? Untuk comel. Untuk puasa comel. Nampak menarik? Tak apa. Itu dia. Dan Nabi SAW ni dia terbuka, dia ikut perkembangan zaman ke apa ni. Dia ada untuk comel, dia buat, dia usaha ke arah tu. Tidak kata dia tak cara ke tubuh dia, tak ada. Padahal dia tu orang zahid benar. Ingat semua Tuhan, tak ada lupa satu ketika. Ingat kepada Allah, tidak lupa kepada Allah, tidak semestinya menjadikan seseorang tu jadi tinggal dunia ni. Tengok. Hak tidak belah tu maknanya tak ada caranya. Belah ni dia ada tu, nak ambil kira comel kau gapo tu. Ada. Setengah-setengah ulama mengatakan ya orang Yahudi tidak belah rambut. Memang ada. Nabi pun suruh belah. Nak suruh tak serupa dengan Yahudi tu. Nak suruh tak serupa dengan Yahudi. Ada juga lagu tu. Dia belah. Bila belah tu, pak belah tu nampaklah. Pak belah tu nampak sinar nampak. Sebab apa? Sebab pewangi tu dia berjirim. Itu ceritanya. Dan Aisyah tengoklah, wa huwa muhrim, ketika beliau sedang berihram, dalam keadaan pakai ihram tu. Hak dia kata napok saat ni tu. Dalam keadaan pakai ihram tu lah. Inilah beberapa perkara yang kita dapat daripada hadis ni. Selain daripada tu, seseorang yang kita kenal, seseorang yang kita sayang, dia ingat lama. Walaupun berpuluh-puluh tahun kemudian, macam lagi duduk nampak kata ni. Ini tanda sayang ni. Orang ni kalau tak suka, dia kalau boleh lupa, tak ingat dah. Tak say dah. Tak say ingat. Dia duduk nampak lagi. Bila kata duduk nampak lagi tu, masih segar lagi dalam ingatan. Dan penting hak lagu ni. Kalau seorang anak dia tak dengar dah hak ayah dia duk kata dulu, ayah dia marah, dia tak dengar dah setelah dia tua, bahaya. Tapi kalau macam duk terngiang-ngiang lagi lah, kita kata di telinga dia tak, baguslah tu. Ingat semua lah. Hak kata dulu, walaupun kata sekali pun dia duduk bunyi semacam di telinga dia. Walaupun 30-40 tahun kemudian dengar lagi hak dia duk kata, baguslah tu. Kenangan yang lagu ni, ingatan yang lagu ni, banyak perkara yang menunjukkan kasih sayang, yang menunjukkan penting ambil berat tu. Dan ulama-ulama katakan, apa yang dia sebut gini, apa faedah Aisyah duk sebut? Dia nak ceritanya memang dia sendiri tengok,
bukan dengar cerita orang lain. Dia sendiri tengok. Dan hak ni dia alami sendiri, menunjukkan apa yang diriwayatkannya itu cukup meyakinkan. Sebab bukan cerita orang lain, cerita dia sendiri. Kalau dia tengok sendiri, apa nak ragu lagi? Ini menunjukkan dalam bab mandi yang kita nak bincang ni, kalau ada lagi lekat sikit sebanyak asalkan sampai air tak apa. Tidak kata itu tak sah mandi. Kalau Nabi sendiri boleh buat lagu ni dan dikira sah, ada lagi sinar-sinar nampak tu, mungkin kita kata takut menghalang. Jangan, itu was-was. Jangan diturut hak tu. Kena ikut hak Nabi. Bila ikut hak Nabi senang. Itulah antara pengajaran yang dapat daripada hadis ini. Dan nampaknya kita sekat tu dululah untuk hari ni. Kalau baca hak seterusnya jadi panjang pula. Sekat tu lah. Wallahu a'lam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Buka untuk pertanyaan muslimat. Kalau kuih ada pun nak wajib. Ya, lagi? Ada. Itu saja daripada muslimat. Betul. Ada lagi muslimat? Lagi? Muslimin? Muslimin tak ada. Tak ada? Soalan yang pertama tadi berkenaan dengan apa ni? Sunat orang perempuan. Sunat ni tidak wajib. Bahkan mengikut setengah-setengah ulama dia tak boleh. Untuk perempuan, terutamanya dalam mazhab Hanafi dan lain-lain lagi, ramai lagi yang menyebutkan ini muslah, menyakiti. Dan ini cuma termasuk dalam tradisi Arab sahaja. Tapi mengikut mazhab Syafi'i ada beberapa pendapat. Antaranya mengatakan wajib, tapi hak moleknya, hak kebanyakannya kata tidak, cuma elok sahaja. Sebab dia ikut tradisi itu. Tapi sebenarnya kita tidak perlu terikat dengan hak tu. Pakailah hak lain. Hak tidak tu, hak tu yang betulnya, yang kemahnya. Yang kemahnya. Sebab tidak ada dalil yang terang menunjukkan Nabi SAW suruh seperti lelaki itu disebut sebagai sunnah para rasul. Untuk perempuan ni tak ada. Oleh sebab itu molek tak payahlah. Jadi banyak sangat menyakiti budak-budak tu kan. Cocok beberapa dah dah. Tambah pula dengan hak tu pula gitu gini, banyak dah. Adapun kepercayaan orang yang kata untuk mengurangkan nafsu dia buat gitu, itu semua karu. Khurafat belaka, tak ada kena-mengena tu. Mengurangkan nafsu dia, kalau tidak lelaki itu tak padan. Itu karut semua. Tak ada kena-mengena tu. Kononnya jadi kalau kita hak ni satu pihak pula, kalau kita tak sunat ni kuat nafsunya, jadi nak supaya suami ni tidak menikah lain, karut semua, tak ada kena-mengena tu. Yang betulnya ini adalah tradisi orang Arab. Orang Arab memang buat gitu. Di zaman jahiliyah pun mereka buat gitu. Tidak semesti hak semasa jahiliyah itu perlu diteruskan. Tidak semestinya. Yang lebih moleknya tidaklah, tak perlu sunat ni untuk perempuan. Adapun lelaki, ya, tetapi itu pun masih khilaf lagi. Lelaki, kebanyakan ulama mengatakan wajib. Tapi kalau dalam mazhab Hanafi ada pendapat yang mengatakan tidak wajib. Tidak wajib. Yang pentingnya kena cuci itu yang penting. Kalau lelaki, kalau sudah tua, biasanya dia pandailah jaga sendiri kan. Dengan sebab itu kalau orang kafir nak masuk Islam, kita tak usah berat benda-benda lagu ni. Siapa dia takut tak usah masuk Islam, kini jangan. Sebab apa? Sebab ada lagi pendapat yang mengatakan tak apa. Kalau ia pun memang ada kebaikan dia, banyaklah kelebihan dia, kita cerita kemudian lah tu. Biar dia masuk Islam dulu. Yang pentingnya dakwah tu dulu, dia masuk Islam dulu. Itulah wallahu a'lam. Seterusnya ni
dalam pertubuhan Islam, terlibat dalam pertubuhan Islam, lagu mana meninggalkan pertubuhan tu. Jadi ini pertubuhan, pergerakan gapo ni hak kemudian. Hak kata tak boleh dalam hadis meninggalkan jemaah tu, siapa yang meninggalkan jemaah kadar sejengkal tu dia keluar daripada ribqatil Islam, ikatan Islam, atau mati dalam keadaan jahiliyah. Bukan maksudnya pertubuhan-pertubuhan hak kemudian ni, hak biasa ni, tidak. Pertubuhan itu yang berkaitan dengan akidah. Lagu mana jemaah tu, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah lah. Tu keluar daripada hak tu. Ada pun keluar daripada parti tu ke, ataupun kumpulan tu ke, kumpulan tak termasuk dalam hal tu. Tak termasuk dalam hal tu. Kalau tidak, tak ada lah boleh pecah parti tu, makna keluar daripada agama kok. Misalnya kalau pecah daripada parti, ia sebahagian daripada Islam. Kalau pecah daripada hal tu, makna memecahkan dia daripada Islam. Kau boleh kau pecah orang daripada Islam? Tak ada. Tak boleh. Tak ada waktu tu. Dengan sebab itu tak apa. Tapi kena tengoklah benda tu setara mana. Kalau molek keperluan semasa tu kan, kena tengoklah. Hak tu atas kita lah menilai. Tapi nak kata hak maksud jemaah hak dalam hadis tu, tidak. Hak jemaah tu dia berkait dengan akidah. Dengan sebab itu kita tengok ulama-ulama besar pun, misalnya kalau di negeri Arab tu, Said Hawa, dia keluar daripada Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin itu besar dan banyak kebaikan dia, lebih lengkap lagi, lebih kemah lagi daripada pertubuhan-pertubuhan lain. Sebab dia dalam semua sudut dia masuk. Tapi tak ada siapa kata dia ni mati dalam jahiliyah ke ataupun tidak Islam ke, tak ada. Itu yang betul. Pahaman tu, kita setakat tu betul lah. Hak mana dia molek, ambil. Dia tidak, tak apa, itu masalah semasa. Begitu juga dengan kumpulan-kumpulan lain serupa juga. Kemudian juga pertubuhan ataupun badan-badan dia tidak semestinya betul semua, ada jaminan betul semua kan. Dengan sebab itu kalau susah keluar tu, makna keluar daripada Islam, itu tak kena sama sekali. Ada pun orang yang guna hak ni untuk kepentingan dia, itu tak betul. Itu penyelewengan. Satu penyelewengan. Yang kedua, boleh kau baca ayat Quran lah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in semasa sujud? Tak boleh. Sebab Quran tidak dibaca semasa sujud, rukuk, dia baca ketika berdiri. Ulama mengatakan sebab apa? Sebab Quran ini mulia. Dalam keadaan rendah tu kita tak boleh, tak boleh lah baca apa ni Quran. Hak adanya dalam doa ni, hak tempat moleknya dalam sujud ni, hak moleknya iaitu doa, hak ada. Adapun baca Quran tidak. Dalam rukuk, dalam sujud tidak, tak boleh. Tak boleh. Tapi kalau ayat Quran itu sebagai doa, tak apalah. Kalau hak tidak ada makna doa, tak boleh. Tidak dengan maksud doa, dengan maksud baca Quran, tak boleh. Gitu. Wallahu a'lam. Ada lagi Muslim ni? Kalau tak ada sedikit pengumuman ya. Siap dia peringkat kerja-kerja terakhir komplek pengajian bukan asrama lagi.